Assalamualaikum, berjumpa lagi kita hari ini. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey anak-anak semua, kita layan dulu sekeping dua gambar. Semoga gambar-gambar ini bagi gambaran kepada anak-anak semua tentang apa yang kita akan belajar selepas ini. Okey, dan semoga gambar-gambar yang ditunjukkan ini bermanfaat kepada anak-anak semua. Okey, go. Okey, baik. Renung-renungkan wahai anak. Ini adalah gambar impian kita semua. Hidup gembira bersama keluarga. Tengok kartun-kartun ni. Hidup gembira bersama keluarga. Berwarna-warni, cantik. Okey, mendoakan keluarga yang bahagia. Peranan anak membahagiakan ibu bapa. Okey. Gambar yang pertama, slide yang pertama. Slide yang kedua. Sudahkah anda berterima kasih kepada mereka? Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan yang lemah, bertambah-tambah dan menyapihnya 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan 2 orang tuamu, hanya kepadaku kalian akan kembali. Surah Al-Luqman ayat 14. Wanita pertama yang jatuh cinta padamu, ini tentang ibumu. Wanita pertama yang jatuh cinta padamu, bahkan jauh sebelum ia melihat rupamu. Dengan alasan apapun, jangan pernah buat ia menangis dalam duka. Wahai anak, renung-renungkan. Redha Allah bersama dengan redha kedua orang tuamu. Redha Allah tergantung pada redha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Okay. Hadis riwayat At-Tirmizi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Okay. Berlemah lembutlah nak, demi Allah, sekiranya engkau berlemah lembut dalam bertutur kepadanya dan memasakkan makanan baginya, sungguh engkau akan masuk syurga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey anak-anak, sekarang dah nampak dah kita belajar apa hari ni? Okey, keluarga bahagia. Doa untuk ibu bapa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah bagiku segala dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku, dan kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka memelihara dan mendidikku sejak kecil lagi. Itu doa kita setiap hari. Anak yang soleh adalah anak yang mendoakan kedua ibu bapanya. Apa amalan yang ditinggalkan? Rasulullah bersabda, amalan yang akan terus bersambung, pahalanya tak pernah kurang. Pertama, harta yang diinfakkan. Kedua, ilmu yang berguna. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Faham? Doa keluarga bahagia. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada pasangan-pasangan hidup kami dan zuriat-zuriat kami, dan apa sahaja yang menyejukkan mata kami, dan jadikanlah kami sebagai ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa keluarga yang bahagia anak-anak. Okey.
Berdoa keluarga yang bahagia. Kita tengok lagi. Apa lagi? Renung-renungkan wahai anak. Setiap pagi, sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapamu, tak kira masih hidup atau telah tiada. Nescaya pintu rezekimu akan terbuka buatmu. Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Rasulullah bersabda, orang tua adalah pintu syurga yang paling tengah. Dan maka jangan sia-siakan pintu itu dan jagalah ia. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW bersabda, semua dosa akan ditangguhkan pembalasan sampai nanti hari kiamat kecuali derhaka kepada ibu bapa atau bapa. Ibu atau bapa? Okay. Maka sesungguhnya Allah akan segerakan pembalasan kepada pelakunya dalam dunianya. Maksudnya dalam di dunia kita lah. Sebelum dia meninggal dunia. Hadis riwayat Hakim. Maksudnya semua dosa akan ditangguhkan pembalasan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Tengok cerita si Tanggang. Walaupun cerita lama si Tanggang jadi batu. Okey, itu adalah pengajaran untuk kita. Ambil pengajarannya, iaitu Allah akan balas direct to the point. Tanpa tunggu. Tanpa tangguh. Itu faham ah? Di saat mata ibumu sudah tertutup, hilanglah satu keberkatan di sisi Allah, iaitu doa seorang ibu. Anak, doa seorang ibu sangat makbul anak. Okey. Jangan katakan Okey. Surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam Al-Quran sebut Sekarang ni macam-macam. Tak nak. Itu semua. Benda tu jangan. Okay, anak-anak, jangan sesekali. Faham anak-anak? Sebab segala perkataan yang mengeluh, yang kasar keluar daripada mulut anak-anak, dianya mengguris hati ibu bapa. Beruntunglah kita masih ada ibu bapa. Okay, anak-anak, beruntunglah. Bagi yang tiada ibu bapa, dia faham istilah apabila di saat ibu dah tiada, maka hilanglah satu keberkatan di sisi Allah. Dia faham maksud ini. Jika dah tiada ibu bapa. Bagi yang masih ada, banyak-banyak suruh mak doakan keberkatan untuk kita semua. Okey anak-anak semua, kita tengok lagi nombor 3, slide yang keempat. Jangan sesekali kamu lakukan yang ini anak-anak. Jangan sesekali. Tengok berita akhbar. Yang banyak-banyak di internet tu saya kumpulkan. Anak derhaka semakin ramai. Ibu bapa dilihat sebagai beban, dibiarkan hidup di pusat jagaan orang tua. Ini anak yang tak bertanggungjawab. Okey, ada ibu bapa yang sayang pada dia waktu kecil, yang sayang sangat-sangat pada dia waktu kecil, boleh buang ke rumah orang tua. Ini tindakan yang sangat tak patut bagi seorang anak. Yang kedua, tinggal ibu lumpuh di hotel. Tangisan kerana anak. Apa kata mak dia? Saya pun tak tahu di mana dia tinggal. Allah. Tengok. Okay. Seorang ibu ditinggalkan di hotel. Ibu yang berumur 66 tahun ditinggal anak tunggalnya di sebuah hotel bajet di Kuala Lumpur. Ini perangai yang sangat-sangat tak patut bagi seorang anak. Okey, tengok yang ketiga. Apa tajuk dia?
Pecut tinggalkan di rumah orang tua. Buang ibu di Aidilfitri. Tergamak dia membiarkan ibu yang uzur berlari mengejar keretanya sambil mengendong bungkusan pakaian kerana mahu mengikut pulang untuk menyambut Aidilfitri di rumah. Adegan menghayat hati ini bukan babak tema TV, tapi realiti yang terpaksa ditempuhi seorang penghuni rumah jagaan warga emas. Ini memang tak berguna anak macam ini. Okey. Lebih kejam, buang ibu demi kekasih. Ini sangat kejam. Okey. Buang ibu kerana kekasih. Kekasih siapalah, baru jumpa. Ibu daripada kecil menjaga kita, boleh dibuang sesuka hati. 7 anak enggan pelihara lelaki uzur. Buang bapa tepi masjid. Diingatnya budak macam budak kecil. Okey. Pilu hati seorang bapa apabila hasrat berhari raya di rumah anak kesayangannya berakhir dengan insiden dia dibuang di tepi masjid. Astagfirullah. Okey anak, bahaya ni. 3 anak derhaka buang wanita uzur berebut harta di kubur ibu. Selepas menghantar ibu yang uzur ke pusat jagaan orang tua 2 tahun lalu, 3 beradik derhaka itu langsung tidak pernah menjenguknya lagi. Pelbagai alasan diberi, tetapi sebaik wanita malang itu meninggal dunia baru-baru ini, mereka muncul ketika orang ramai sedang menguruskan jenazahnya semata-mata mahu menuntut harta. Astagfirullah. Okey, harta dia nak jaga. Okey, mak yang masih hidup tak dijaga, dah mati baru nak cari. Itu pun kerana harta. Okey, kejam, sangat kejam. Pujuk ibu bapa beraya di pusat jagaan, umpan biskut. Diingatnya budak-budak. Dibaginya biskut kat mak ayah, dibuang ke pusat jagaan kanak-kanak ibu orang tua. Astagfirullah. Tanpa sedar kita sedang menternak generasi derhaka. Anak-anak derhaka ke? Okey. Jangan anak-anak, jangan. Sayangilah ibu bapa di rumah. Sayangilah ibu bapa di rumah. Okey? Sayangilah ibu bapa di rumah. Okey, itu je yang cikgu mahukan. Sayangi ibu bapa di rumah. Seterusnya anak-anak, ini pun sama. Jangan sesekali kamu lakukan. Sembelih ibu uzur. Wanita lumpuh dikelar ketika nyenyak tidur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang wanita berumur 75 tahun dikelar semasa tidur. Dah lumpuh. Okey. Anak bunuh emak, kurang didikan agama antara punca keruntuhan akhlak umat Islam. Disyaki angkara amah, mak kena sembelih. Mak saya kena sembelih. Tidak seorang peniaga kepada sepupunya sebaik menemui ibunya mati dalam keadaan berhubungan darah. Okay. Anak khayal, dadah, kerat bapa 6 bahagian. Innalillah. Angkara marah kucing menjelang berbuka. Bunuh bapa tikam ibu. Lagi gila. Okay. Marahkan kucing berkeliaran menjelang buka puasa. Seorang lelaki menetap bapaknya saman surut 60 tahun hingga mati. Si ibu Hasnah Abdul Majid Imam 1 cuba meleraikan pergaduhan itu, menerima 5 jahitan di kepala. Suspek yang berusia 33 tahun kemudian lari ke dalam hutan belakang rumah dan masih belum ditemui. Ini cerita lama. Tapi pengajarannya, okay, kawal kemarahan. Jangan jadi anak derhaka. Okay. Terpengaruh ilmu mistik. Kapak kepala mak. Innalillahi. Saya sempat mendengar isteri berkata, "Cik, jangan buat." Macam-macam lah. Bacalah sendiri nanti. Okay. Ini yang kita nak. Jangan sesekali. Bukan kita nak. Yang kita tak nak. Okay. Jangan sesekali kamu lakukan begini. Ini anak-anak yang derhaka. Okay. Anak-anak yang derhaka. Ibu bapa jaga kita daripada kecil dengan kasih sayang. Okey, apa kata orang, ibarat menatang minyak yang penuh. Tu dia. Okey, dengan kasih sayang, tapi ini perlakuan anak-anak bila dah dewasa. Okey, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, jauhi diri daripada perangai yang derhaka begini. Okey anak-anak semua, sekarang ni kita nak belajar tentang apa sebenarnya?
Okey, kita akan belajar berkaitan dengan muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Kita sambung selepas ini. Assalamualaikum.